Assalamualaikum dan selamat pagi. Setelah itu cikgu akan share screen dulu untuk pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita sembang-sembang, kita relax-relax dulu sebelum mulakan pembelajaran. Yang kamu dapat, cikgu ada sediakan 3 video dan cikgu tahu, mesti kamu tahu kan ni video apa. Okay, kita mulakan dengan video yang pertama. Apa khabar abang semua? Mari pilih-pilih dengan Bagogo. Semuanya ada di Bagogo. Jualan akhir tahun Bagogo. Potongan sehingga 3%. Sikitnya. Okeylah tu bang. Tahun lepas 1% je. Bolehlah ni Encik Bos. Dan murah dah. Okey, itu sedutan untuk video yang pertama kita. Okey, apa yang kamu dapat daripada video tu? Ya, betul, iaitu jualan akhir tahun Bagogo. Okey, untuk ayat perbandingan yang pertama, biar cikgu yang buat dulu. Nanti untuk video yang kedua dan ketiga, cikgu nak kamu semua untuk tolong cikgu buat ayat dulu. Okey, untuk yang pertama, cikgu buat ayat dia, potongan pun lepas. Okay, ni ayat cikgu yang pertama. Kita teruskan dengan video yang kedua. Muncul ni. Aku elak konflik awal-awal tadi. Bolehlah Boy. Bolehlah. Yelah. Boy kuasa 3. Okey, siapa yang nak tolong Yaya ni? Okey, dah. Jadi, cikgu nak tanya apa yang kamu dapat daripada sedutan Boy. Okey, betul. Dia daripada 1 jadi 3 orang Boy. Jadi, cikgu nak kamu tolong cikgu bina satu ayat perbandingan untuk Boy ni. Ya, Aifah? Okay, Aifah kata, bilangan individu Boy asal. Okay, ni ayat daripada Aifah. Terima kasih Aifah. Okay, seterusnya kita tengok video ketiga. Untuk video ketiga, boleh teka ni video tentang apa? Okay, betul, coba. Hei, kecil-kecil dah gaji. Kecil apa kata bapa? Macam dah antik je dia tu. Ya, memang aku dah lama. Aku antara Power Sfera Kenapa dengan dia ni? yang terawal dicipta. Kalau macam tu, kau mesti tahu pasal kotak elemental kan? Okey lah. Daripada video coba tadi dengan Power Sfera Databot, apa yang kamu dapat simpulkan? Terima kasih ada, tapi kurang tempat. Sebenarnya video ni berkenaan usia Power Sfera. Jadi untuk ayat yang ketiga, nak minta seorang untuk bantu cikgu bina ayat tentang usia Power Sfera. Tapi boleh tolong Siti cakap usia Ocobot. Okey, terima kasih Siti, tepat sekali. Daripada tiga-tiga ayat ni, cikgu nak kamu semua tolong cikgu cari persamaan daripada ketiga-tiga ayat ini. Tentang Boy. Memang video tentang Boy. Okay, lagi-lagi tolong bantu apa yang sama daripada ayat-ayat ni semua yang kamu nampak. Tengok betul-betul dan kamu akan nampak ada persamaannya. Betul, daripada ni memang sama je, daripada semua ada daripada, tetapi kurang tepat. Dia sebenarnya menjurus pada tajuk pembelajaran kita pada hari ini. Besar, dua-dua ada besar, tapi yang ni ada kurang ni. Macam mana ni? Saiz, okay, dia nak tepat dah tu, betul. Saiz apa? Cikgu ada dengar ada seorang jawab tadi. Betul ke tak samaan? Sebenarnya ini adalah merujukkan kepada ketaksamaan. Hari ini sebenarnya kita akan belajar tentang tajuk ketaksamaan dunia dalam dua pemboleh ubah. Okey, pandai semua. Jadi, objektif pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama untuk mewakilkan situasi ke dalam bentuk persamaan dalilnya dalam dua pemboleh ubah. Yang kedua adalah membuat dan menentusakan konjektur
tentang titik dalam rantau dan penyelesaian bagi suatu ketaksamaan linear. Dan yang ketiga adalah untuk menentukan dan melorek rantau yang memuaskan ketaksamaan linear. Kita akan teruskan pembelajaran kita. Okey, sebelum kita memulakan pembelajaran kita lebih mendalam, cikgu nak ajak kamu semua untuk imbas kembali pembelajaran kamu semua masa tingkatan 1, 2 dan 3. Okey, yang pertama cikgu nak ajak kamu imbas tentang ketaksamaan, iaitu simbol-simbolnya. Okey, untuk simbol lebih besar macam mana nak lukis? Okey, menganga. Apa yang menganga? Okey, cikgu dapat. Kiranya lebih besar kamu akan lukis macam ni kan? Okey, betul. Okey. Yang kedua adalah simbol kurang daripada. Untuk simbol kurang daripada, kamu akan lukis terbalik daripada simbol lebih besar. Okey. Yang ketiga adalah simbol lebih besar dan atau sama dengan. Okey, bila dia kata lebih besar, dia akan simbol yang sama juga untuk simbol yang lebih besar. Dan perkataan sama dengan akan menyebabkan ada satu lagi baris kat bawah ni. Begitu juga untuk kurang daripada satu, begitu juga untuk kurang daripada atau sama dengan. Yang akan simbol adalah terbalik di mana seperti ini. Okay. Dan pada hari ini kita akan belajar lebih lanjut iaitu dengan untuk setiap ketaksamaan ini jenis garis. Iaitu untuk lebih besar dan kurang daripada, kita akan belajar tentang garis sempan. Di mana garis sempan ialah garis putus-putus macam jalan raya. Okey, yang kedua adalah garis padu yang mewakili lebih besar atau sama dengan garis padu, iaitu mewakili lebih besar daripada atau sama dengan dan kurang daripada atau sama dengan. Okey, garis padu dia padu je, straight je. Okey, ini adalah garis dan ketaksamaan dia. Untuk pemboleh ubah, apa yang kamu ingat? Okey, pemboleh ubah ni sebenarnya kamu boleh mewakilkannya daripada huruf A hinggalah huruf Z. Tapi kebanyakannya kita ada jumpa huruf S dan Y yang sering digunakan. Yang ketiga adalah mengenai persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Jadi persamaan linear macam mana? Okey, jadi ini adalah persamaan linear dalam pemboleh ubah. Dan kita akan juga belajar tentang persamaan garis lurus. Jadi kita akan mengaplikasikan ilmu-ilmu masa kamu belajar tingkatan 1, 2 dan 3 kebanyakannya. Okey, kita teruskan dengan pembelajaran kita hari ini. Okey, untuk objektif yang pertama iaitu bagi mewakilkan situasi dalam bentuk ketaksamaan linear. Okey, ini adalah objektif pertama kita. Tahu tak kamu sebenarnya ketaksamaan linear ini digunakan dalam kehidupan seharian. Sebelum tu kamu boleh buka muka surat 156. Okey. Dalam 156 ini dia ada menunjukkan sebuah gambar iaitu gambar had ketinggian terowong. Di mana ini adalah kegunaan ketaksamaan linear dalam kehidupan seharian. Seperti juga untuk had berat bagi sebuah lori ini. Kita akan teruskan dengan contoh kita yang pertama. Kamu boleh buka surat 156 tadi yang kat bawah adalah contoh yang pertama. Jadi cikgu nak ajak kita sama-sama untuk menjawab contoh yang pertama ini. Yang pertama sekali, seperti yang kamu lihat, cikgu ada senaraikan 3 kaedah untuk menjawab objektif pertama kita. Iaitu nyatakan bentuk dua pemboleh ubah, simbol ketaksamaan dan nilai dan gabungkan maklumat terbabit. Sebelum tu kita baca dulu situasi yang diberikan. Okey, dia mengatakan Taufik ingin membeli beberapa buah buku rujukan. Okey, buku rujukan dan buku latihan. Jadi buku rujukan dan buku latihan dia ingin membeli di pameran buku yang diadakan. Taufik mendapati harga sebuah buku rujukan ialah RM14. Jadi harga buku rujukan ialah RM14.
Dan harga sebuah buku latihan ialah RM9. Jadi harga buku latihan adalah RM9. Amount maksimum. Okey. Jaga-jaga dengan ayat macam ni. Ini adalah ayat ketaksamaan. Amount maksimum yang dibelanjakan oleh Taufik ialah 100. Cikgu bolkan dia lagi untuk perbezaan dari segi nampak apa yang kamu nampak. Okey. Wakilkan situasi di atas dalam bentuk ketaksamaan linear yang sesuai. Okey. Untuk yang pertama, seperti yang cikgu kata, kita kena buat dua bentuk pemboleh hubung. Katakanlah buku rujukan sama juga dengan huruf, kita ganti dengan pemboleh hubung yang kita nak. Macam cikgu suka huruf R besar sebab dia rujukan. So R. Yang kedua adalah buku latihan. Cikgu gantikan dengan huruf L besar sebab dia latihan. Untuk mudah cikgu nak tahu apa. Kamu nak ganti huruf apa pun boleh je. Nak ganti huruf S, Y, Z. Jadi, ganti je. Yang kedua, kita kena tahu nilai dia berapa. Okey, untuk buku rujukan ni, cikgu dia kata nilai adalah 14. So, kita tulis dulu nilai dia adalah 14. Kita kumpulkan semua maklumat yang ada. Untuk buku latihan, apa nak tolong? Okey, betul 9. Terima kasih Aisyah. Okey. Yang kedua, kita kena cari simbol ketaksamaan dan nilai. Okey. Yang kedua, cikgu tulis kat sini. Simbol ketaksamaan yang dinyatakan kita boleh cari daripada ayat ni. Contohnya dia akan katakan amount maksimum, amount minimum. Jadi kat sini dia nyatakan amount maksimum. Jadi kita gunakan amount yang maksimum, iaitu lebih besar. Okay, ini adalah simbol ketaksamaan kita. Okay, yang kedua adalah nilai ketaksamaan ataupun nilai minimum, maksimum yang dia nak. Jadi kat sini adalah dia kata dibelanjakan oleh Taufik ialah 100. Jadi nilai ketaksamaan dia adalah 100. Okay. Untuk yang ketiga, langkah yang ketiga adalah untuk gabungkan maklumat. Okay, untuk gabungkan maklumat, cikgu akan buat kat sini. Cikgu akan gabungkan maklumat dia kat sini. Okay. Untuk yang ketiga, gabungkan maklumat. Jadi apa yang kamu lihat, maklumat dia adalah art 14, L 9, lebih besar 100. Bila nak gabungkan, kita mulakan dulu dengan nombor iaitu 14. Kita nilai dia, nilai pemboleh hubung dia. Lepas tu tambah 9, tambah 9, L lebih besar daripada 100. Okey. Dan kita kena check dia ni dalam bentuk nombor bulat ataupun perpuluhan. Sekiranya perpuluhan, kamu perlu tukar dia dalam bentuk nombor yang bulat. Seterusnya kita akan belajar untuk menentusahkan konjektor titik dalam suatu rantai yang memenuhi ketaksamaan linear. Okey, tahu tak sebelum ni masa tingkatan 1 awak telah belajar untuk melukis sebuah garis nombor yang cikgu bulat ni, dan daripada garis nombor ni kita sebenarnya boleh wakilkan dia dalam bentuk satar kertas. Dan dalam kertas kertas ni kita boleh lorekkan dia kerana warna pink yang kamu nampak dia telah lorek. Okey. Jadi untuk objektif kedua kita akan belajar untuk buat satar kertas ni. Okey, kita teruskan dengan pembelajaran kita. Untuk melukis kertas atas, kita tengok contoh 3. Kalau dalam buku teks, kamu boleh tengok contoh 3 muka surat 159 ya. 159, buka dan kamu akan boleh tengok contoh yang ketiga. Untuk contoh yang ketiga ni, pertama sekali dia suruh kita lukis garis lurus. Lepas tu, tentukan sama ada titik yang diplot memenuhi ketaksamaan yang diberikan ini. Jadi, kita mulakan dengan lukis garis lurus dahulu menggunakan maklumat yang diberikan, iaitu yang ini dan ini. Okey. Untuk melukis garis lurus, seperti biasa kamu mestilah buat satu satah dulu, aksi X dan Y.
Okay, sarta kertas kita dah siap. Jadi kita kena lukiskan garis lurus. Untuk lukis garis lurus, kita kena kira dulu titik dia berdasarkan nilai maksimum minimum yang diberi nilai berdasarkan nilai X yang diberikan. Okay. Jadi jika nilai X sama juga dengan negatif 1, maka nilai dia akan bertukar. X dia negatif 2 sama juga dengan negatif 1 tambah 6. Jawapan dia, kamu tekan kalkulator dan dapat 8. Yang kedua adalah jika X sama juga dengan nilai 5, jadi kita dah dapat 2 titik yang diperlukan dan kita akan plot di graf kita yang dibina. Okey, untuk negatif 1 sama juga dengan 8, negatif 1 kat sini dan 8 adalah kat sini. Dan kamu haruslah bina garis lurus. Pastikan kamu guna pembaris atau nak bagikan dia garis yang betul. Yang seterusnya, kita untuk tentukan titik-titik, kita kena plot dulu setiap titik yang diberikan dan barulah kita semak. Okay, untuk titik yang pertama adalah 1, 2 di sini. Okay, bila dah siap plot titik-titik yang nak, jadi kamu kena cek bahawa dia lebih besar sama dengan atau lebih kecil. Okay, untuk menentukan syarat dia, kita just tengok bila dia berada di atas garis lurus, dia akan jadi dia akan jadi lebih besar. Dan bila dia berada di bawah garis lurus, dia akan jadi lebih kecil. Dan bila dia dipelokkan pada betul-betul pada garis lurus, dia akan jadi sama dengan. Okay, maka kita kena nyatakan hasil yang kita dapat daripada graf ini. Okay, untuk hasil, cikgu tulis kat sini. Okay, jadi ini adalah contoh kita menulis dia dalam bentuk ayat bagi menyatakan hasil dapatan kita. Jadi cikgu nak kamu tuliskan lagi 4 titik yang berbaki seperti yang cikgu tulis kat sini. Dan gunakan nilai ni dan mulakan dengan simbol-simbol yang cikgu nyatakan tadi. Okey, untuk objektif kita yang ketiga, kita perlu melorek rantau. Di mana sebelum kita melorek rantau, kita kenalah tentukan di mana rantau yang nak dilorek. Okey, berbalik pada isu ini, kaedah untuk menentukan adalah kita lihat daripada penerangan di muka surat 161. Di mana dia menyatakan hasil daripada objektif kita yang kedua, kita akan dapat memahami bagaimana untuk melorek rantau. Apa yang dapat cikgu simpulkan adalah sekiranya kamu ada sebuah sarta kertas dan terdapat garis di atas sarta kertas, kita akan kata nilai yang di atas garis adalah lebih besar dan nilai di bawah garis adalah lebih kecil. Okay, cikgu nak kamu pegang 2 prinsip ini, iaitu di atas garis adalah besar dan di bawah garis adalah lebih kecil. Okay, seterusnya kita akan teruskan pembelajaran kita dengan contoh yang kelima. Dalam buku teks, kamu boleh rujuk buku surat 162 dan kita teruskan dengan untuk melorek rantau yang mewakili ketaksamaan yang diberikan. Kita tengok dulu simbol-simbol yang dinyatakan. Ini adalah simbol lebih besar adalah atas, di simbol lebih kecil adalah bawah. Okay, bila di atas, cikgu akan lorek di atas. Okay, di sini cikgu lorek. Nampak kan? Siapa yang boleh tolong cikgu untuk selesaikan soalan C dengan soalan D? Ya, Syaimah. Okay, Syaimah mengatakan jika simbol lebih kecil, jadi di bawah dan dia lorekkan juga di bawah. Soalan D, siapa nak tolong cikgu? Okay, betul. Betul Siti lorek di atas kerana simbolnya adalah lebih besar. Dah siap.
Jadi kita dah cover ketiga-tiga pembelajaran hari ini. Secara rumusannya, hari ini kita telah belajar tentang ketaksaan linear dalam dua pemboleh ubah. Iaitu kita telah mengimbas kembali tentang ketaksamaan, mewakilkan situasi kepada bentuk ketaksamaan, menentukan konjaktor, plot titik dan corekkan rantau yang ketaksamaan. Okey, jadi cikgu harap kamu boleh buat seperti apa yang dinyatakan. Nanti cikgu akan bagi kamu latihan melalui quizzes juga. Cikgu akan beri kamu latihan melalui quizzes. Jadi cikgu akhiri pembelajaran kita hari ini. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi pada minggu hadapan.